Sekarang kita pergi soalan nombor 13. Soalan nombor 13 ialah topik penjelmaan. Okey, kalau kita tengok soalan dia, mula-mula dia mulakan dengan cerita ya. Dia cerita pasal penjelmaan Q mewakili satu pantulan pada garis lurus Y sama dengan X. Okey, bila dia cerita macam ni, Y sama dengan X. Kalau kamu nak buat dulu pun tak apa, ataupun baca dulu soalan pun tak apa. Penjelmaan T mewakili satu translasi negatif 62. Negatif 62 ni maksud dia apa? Maksudnya 6 gerak ke kiri. Okey, atas ni adalah kiri kanan. Yang bawah ni atas bawah. 2 ni maksudnya 2 bergerak ke atas. Begitu. Kalau negatif dia bergerak ke bawah. Macam ni tadi, negatif 6. Negatif itu menggambarkan dia bergerak ke kiri. Kalau dia positif, dia bergerak ke kanan. Begitu. Pergerakan translasi ni pergerakan. Pergerakan titik itu. Okey, sekarang dia kata soalan dia di sini. Ini soalan dia. Nyatakan koordinat imej bagi titik negatif 26 di bawah setiap penjelmaan berikut. Alright, so sekarang ni awak tengok papan koordinat dia tak ada kan diberi dalam soalan A ni. Ada pelajar tanya saya, cikgu boleh ke guna papan koordinat di B? Boleh sebenarnya, tapi bila awak guna, saya dah try guna papan koordinat di B tu, masalahnya dia tidak mencapai nombor-nombor negatif di kan, dia hanya ambil nombor-nombor positif untuk part CX. So kita tak dapat nak buat dia secara gambar kan, nak tunjuk dia, awak kena tambah lagi lah maknanya. Sebelah kiri ni awak kena tambah kan, kalau papan koordinat yang B tu. So cikgu cari papan koordinat yang lain. So, cikgu jumpa papan koordinat ni. Sekarang ni awak abaikan garis PQ tu. Okay. Sekarang ni kita nak buat nyatakan koordinat imej. Kita nak menyatakan koordinat imej bagi titik negatif 26 tadi. Negatif 26. Alright. Sekarang ni kita nak buat dekat sini. Kita cari koordinat negatif 26 dulu. Tu kemahiran kamu mencari koordinat. Negatif 26 bermakna X dia negatif 2, Y dia 6. So, X negatif 2, Y 6. Mana titik tu awak tandakan. Tengok cikgu tanda warna purple tu. Itulah dia negatif 26. Right. Lebih sikit. Okay, so sekarang ni negatif 26 ni awak nak buat penjelmaan berikut. Penjelmaan yang pertama, kita jawab soalan yang pertama, T. T itu apa? T itu translasi. Translasi negatif 62. So, bagaimanakah translasi negatif 62? Tadi kita cakap yang atas tu 6 ke kiri, 2 ke atas. So, kita gerakkan ini. Kalau 6 ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey? 6 ke kiri dan 2 ke atas. 1, 2. Dia terus macam tu. So, dia akan berakhir di sini. Di sini. Bila kita baca imej dia, inilah imej titik negatif 26 tadi di bawah penjelmaan T. Translasi. So, dapat apa? Baca koordinat dia. Bila baca koordinat, kena baca X dulu. Ini, baca X dulu. Lepas tu baca Y. So, kita tulis dalam bracket. Mesti koordinat dalam bracket. Kalau tak tulis dalam bracket, habis markah awak. Tak ada markah. So, cara awak nak buat dia punya jawapan, sama ada awak tulis terus negatif 88, terus awak dapat 1 markah, ataupun awak buat betul-betul dia punya cara dia. Ini cara yang teratur cikgu ajar. Maknanya kalau cara macam ni memang awak perfect lah. So, cara dia translasi, penjelmaan translasi, imej dia negatif 88 pun dapat 1 markah. Okey, kita tengok soalan 2. Soalan 2, QT. Soalan 2 QT. QT bermakna, okey, QT bermakna T dulu kita buat, kemudian Q. T itu apa? T itu translasi tadi. Okey, kalau kita tengok soalan 1, kita dah cari imej bagi negatif 26 ini di bawah translasi. So, why not kita guna je lah nombor 1 ni. So, jawapan nombor 1 tu kita guna je balik. So, kita ambil balik negatif 8, 8. Kita sambung je perjalanan dia. Sekarang kita terus buat Q. Kalau dia lain, kamu tak boleh ambil macam tu ya. Sekarang ni sebab kebetulan yang pertama tu dia minta T. So, cikgu ambil terus negatif 88 tu. Kemudian hanya cikgu buat Q sahaja.
Okey. So Q. Tengok Q. Q apa? Q itu mewakili satu pantulan pada garis lurus Y sama dengan X. Okey, bila pantulan dia mesti ada garis lurus. Garis lurus ini sebagai cermin. Pantulan ni seolah-olah macam awak tengok cermin lah. So Y sama dengan X. Di manakah garis lurus itu? Itu yang kita kena cari dulu. Garis lurus Y sama dengan X. Yang ditunjukkan ni adalah cikgu ambil daripada buku form 2. Dia tunjukkan ini garis Y sama dengan negatif X ya. Kita abaikan tu. Sekarang kita nak cari Y sama dengan X. Bila Y sama dengan X, maknanya apabila X itu 2, Y itu 2. Apabila X itu 4, Y itu 4. X sama dengan Y kan? Y sama dengan X. So sekarang ni dia akan melalui bucu-bucu-bucu ni. Apabila X negatif 2, Y negatif 2. Tu point tu. Awak buat point-point macam tu. And then awak ambil pembaris. Awak gariskanlah di situ. Okay. Gariskan. Macam tu. So dapatlah garis Y sama dengan X. Dapat? Okay. Bila Y sama dengan X. Inilah merupakan garis pantulan kita. Kita nak pantulkan pada garis ni. Okay. Tadi kita dah dapat negatif 88 tadi kan? Kita nak pantulkan pada garis Y sama dengan X. Berhenti di mana negatif 88 tadi? Di sini. Di sini Okey, sekarang ni kita nak pantulkan pada garis Y sama dengan X. Dia dah ada garis dah dekat sini. Kita tuju kepada garis pantulan kita itu secara tegak. Secara tegak. Kebetulan dah ada garis di sini. Cikgu ikut je garis ni. Okey, cikgu buat pen lain lah sebab dia dah memang warna purple. Cikgu buat warna biru pula. Okey, negatif 88 di sini kan. Kamu tuju secara bucu ni. Sampai kamu jumpa garis secara bersudut tegak begitu. Itulah pantulan. Bila kita pergi kepada garis itu secara bersudut tegak. Dan di belakang garis pun jarak yang sama. Kalau kita kira berapa bucu yang kamu tempuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bucu yang kamu tempuh. So di belakang cermin pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bucu jugalah. Dan dia akan berakhir di sini. Sini. Okey. Lepas tu itulah image bagi negatif 88 tadi setelah dipantulkan pada garis Y sama dengan X. So, jawapannya kamu baca X-nya dulu. X-nya dulu 8, Y-nya negatif 8. So, jawapan untuk di sini, akhirnya kita dapat 8 negatif 8. Actually kan, yang ini kalau kamu tak nak buat koordinat pun boleh. Cuba kamu perhatikan macam mana kita dapat jawapan negatif 8, 8 tu. Cikgu nak tunjukkan di sini. Kalaulah, okey, negatif 2, 6 tadi. Mana negatif 2, 6? Ini negatif 2, 6 kita. Ini, negatif 2, 6 kita ni. Okey, kalau kamu nampak, macam mana dia dapat negatif 8, 8 itu? Dia merupakan pergerakan koordinat X dia. Koordinat X dia siapa? Negatif 2 kan? Negatif 2 itu ditolak dengan 8. Sebab apa ditolak dengan 8? Sebab dia punya translasi, 8 pula, sorry. Translasi dia negatif 6, 2 kan? So, dia bergerak ke kiri 6. Maknanya negatif 2 ini, kalau kamu tolak 6, kamu dapat tak negatif 8? Dapat kan? Itulah koordinat X dia. So, apabila translasi, tanpa membuat papan koordinat pun, kamu still boleh jawab sebenarnya. Sebenarnya, negatif 2 ini ditambah dengan negatif 6. Negatif 2 tambah negatif 6. Dapat negatif 8. Negatif 2 tambah negatif 6. Tambah. Dapat negatif 8. Begitu perjalanan dia. Okey, kalau yang koordinat Y pula, macam mana dia dapat 8? Koordinat Y untuk di sini ialah koordinat Y cikgu buat biru ni pula. Koordinat Y ialah 6, betul? Negatif 2, 6 kan? Koordinat Y dia 6. 6 kalau kamu perhatikan 6 ni 6 asalnya. Dia bergerak 2 ke atas. Maknanya 6 ni proses dia 6 tambah 2. 6 tambah 2 kan dapat 8. 8 itulah koordinat Y dia. Nampak tak? So maknanya sekarang ni bila dia bagi translasi. Okey, kamu boleh menambah translasi itu tadi.
Translasinya negatif 6, 2. So, koordinat X kamu tambah dengan arah X. Negatif 2 tambah negatif 6, kamu dapat negatif 8. 6 tambah 2, kamu dapat 8. Dapat juga jawapan dia. 1 markah. Okey. Kalau yang kedua ni, pantulan kan. Bila pantulan pada garis Y sama dengan X, kamu nampak tak? Perasan tak? Dia terbalik je. Kalau negatif 8, 8, sebelah sini kan. Sebelah kuadran ini. Bila dia dipantulkan pada Y sama dengan X, dia akan pergi ke kuadran ini. Dan jaraknya sama, maka dia akan jadi terbalik je. Kalau negatif 8 asal, dia jadi 8. Kalau 8, dia jadi negatif 8. Begitu je. So, tanpa papan koordinat pun kamu masih boleh menjawab dan dapat 3 markah. Okey. Okey, seterusnya soalan B. Soalan B diberi rajah ni. Tadi cikgu kata papan koordinat ni tak sesuai untuk soalan A. Kamu kena buat papan koordinat lain. Rajah 9 menunjukkan 3 buah poligon A, B, C, D, E, J, K, L, M, N dan P, Q, R, S, T. Dilukis pada satah Cartesian. Okey. J, K, L, M, N yang kecil ni ialah image bagi A, B, C, D, E yang macam ni. Nampak? Okey, di bawah penjelmaan M. Okey, satu penjelmaan M, dia kata yang J, K, L, M, N ialah image bagi A, B, C, D, E. Siapa objek? A, B, C, D, E lah objek. J, K, L, M, N adalah image. Itu yang pertama untuk M. Okey. So, kalau kamu nak tulis balik, kamu tulis macam ni je lah. Maknanya A, B, C, D, E, dia pergi kepada J, K, L, M, N dengan penjelmaan M. Begitu. Lepas tu, yang kedua pula dia kata P, Q, R, S, T ialah image bagi J, K, L, M, N. Maknanya P, Q, R, S, T ialah image dan J, K, L, M, N ialah objek. So, kalau kita tulis J, K, L, M, N pergi kepada P, Q, R, S, T dengan penjelmaan N. Begitu. Dan seterusnya soalan dia suruh huraikan selengkapnya penjelmaan M dan penjelmaan N. Kalau kita tengok balik, A, B, C, D, E pergi kepada J, K, L, M, N. Awak lihat, awak nampak kan? Bila cikgu tanya korang, mesti korang tahu dah. Ini putaran. Okey, putaran dan dah nampak putarannya bagaimana. Kita lukiskan dulu anak panah putaran tersebut. Nampak dia putaran 90 darjah ikut arah jam. So, kamu terus jawab je dekat ruang jawapan ya. M itu adalah putaran. Putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, yang ini kita dah drill dalam kelas. Kamu dah pandai dah. Sekarang ni yang cikgu nampak ramai yang tak tahu lagi. Mencari pusat putaran. Okey, bila nak cari pusat putaran ni, kita tengok sepasang point. Objek dan image. Kalau cikgu ambil yang paling hampir D dengan M. Kalau kita tengok D dengan M D dengan M. Okey, ni D. Ini M. Okey, kita tukar pen dulu. Sekarang ni kalau kita tengok, dia ada L. Kita kira jarak D ke M ni dengan jarak L dia. Dia ada L sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 1 L. Dan lagi 1 L di bawah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 2 L untuk mengira jarak dari objek ke image. Sekarang ni, okey, petua dia bila awak nak mencari pusat. Okey, cikgu bagi tahu. Yang pertama, awak letakkan dia punya anak panah. Putaran itu, putaran 90 darjah ikut arah jam, anak panah dia ke atas. Bila anak panah dia ke atas, kita memilih L yang jauh daripada anak panah. So, sekarang kita ambil pen purple kita ambil pen purple balik. Kita memilih anak panah L yang jauh daripada anak panah. Kita pilih L yang bawah ni lah. Ni L yang bawah ni, nampak? Okey, cikgu pilih L yang bawah. Sebab apa cikgu pilih L yang bawah? Sebab dia jauh daripada anak panah tadi. Ni anak panah. Jauh pada anak panah. Jangan ambil L yang atas, ambil L yang bawah. Okey, bila ambil L yang bawah, kiraan kita daripada objek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan?
8 bermakna yang tengah-tengah 1, 2, 3, 4. Sini tengah. Tu tengah. Okey, tu tengah. Alright. Bila yang ni tengah, kamu tengok jarak dia dengan bucu. Bucu L yang ni kan? Ni bucu L. So, jarak tengah ke bucu L 2 ke kiri. Sekarang ni nak cari pusat, kita keluar 90 darjah. Menjauhi L. 90 darjah jangan ke dalam L Menjauhi L atau menjauhi anak panah. So, maknanya kita akan berhenti di sini. Maka di sinilah pusat putaran dia. Okey, cikgu ulang lagi sekali teknik dia. Yang pertama ada anak panah. Yang kedua, cari L yang menjauhi anak panah. Lepas tu, kamu ambil yang tengah. Yang tengah itu, kamu kira nak ke bucu tu berapa. Bucu L Kalau 2 ke kiri, maka keluar 90 darjah. Okey. Keluar daripada anak panah atau keluar daripada L. So, inilah akhirnya point yang kamu jumpa. Itulah pusat putarannya. Kamu boleh cuba banyak kali untuk point yang lain juga. InsyaAllah kamu akan dapat yang tu, yang sama. Kalau tak dapat, PM cikgu. Okey, lepas tu ni, bacalah koordinat dia ni. Cikgu besarkan sikit. Cuba kamu baca koordinat dia berapa. Baca X dulu, jangan lupa. So, X dia 6, Y-nya 3. Maka itulah pusat putaran kita. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat. Pusat dia 6, 3. Dapat 3 markah di situ. Okey, seterusnya untuk soalan N pula. Bahagian B, N pula. Cikgu sambung di sini walaupun ini soalan ni. N. Ya. N ini pula dia kata JKLMN, dia pergi kepada PQRST. Maknanya kalau kamu nampak pun tahu dah dia pembesaran, betul? Pembesaran. Okey. Bila pembesaran, faktor skala. Kamu kena ada faktor skala. Faktor skala adalah image per objek. Kalau kamu perhatikan rajah ni yang sengit-sengit ni, jangan ambil. Ambil yang straight. Contohnya yang ni. Kan yang ni image kan? Image. Panjang image. Dia mesti panjang image per panjang objek. Itulah faktor skala. Okey. Image per objek. Mana image? Image dia ni 2, ni 3 ni. 1, 2, 3. 3 per dengan objek dia 1. So, maknanya faktor skala dia 3. Faktor skala 3. Okey. Pada pusat. Pembesaran pun ada pusat. Pada pusat. Pusat pembesaran maknanya kamu kena sambung 2 point. Objek dan image. 2 pasang Cikgu pilih T dengan N. Tak nampak Kita ambil yang cerah sikit. Orange. Okey, kita sambung T dengan N. Sambung macam tu. Lepas tu kita sambung pula Q dengan K. Okey, sambung. Dan dia akan bertemu di sini kan. Kalau kamu sambung betul-betul. Cikgu sebab tak straight ni, cikgu tak guna ruler. Dia akan bertemu di sini. Di sini point dia adalah, kalau kamu baca 11. Ini 11 kan. 11 ke 10. Sorry. 8. Cikgu besarkan sikit. Ini 10. 10. X dia 10. Y dia 7. Maknanya pada pusat 10, 7. Tu. Okey. Alright. Pusat 10, 7. Betul. Cikgu tengok jawapan. Okey. So, itulah dapat 3 markah di sini. Putaran kamu dapat 1. 90 darjah ikut arah jam kamu dapat 1. Pada pusat 631. Pembesaran kamu dapat 1. Faktor skala 3 kamu dapat 1. Pusat 10, 7 pun kamu dapat 1. Begitu. Okey. Pusat dia 10, 7. Okey. Kalau nak buat yang scene kedua ni, next video. Okay, kita terus buat yang soalan 2. Soalan 2. Cikgu tukar pen dulu. Okey, soalan 2 dia kata jika luas poligon ABCDE. ABCDE tadi kita kata ini objek, betul? Dan ialah 16 meter persegi. So, bila diberi tu kamu tahu bahawa ia adalah luas objek sama dengan 16 meter persegi. Sekarang dia suruh hitung luas kawasan berlorek.
So, bila luas kawasan berlorek, maknanya kita tahu, kita tengok kawasan berlorek kita tu, macam mana hubungan dia dengan imej dan objek. Kita nampak kalau berlorek ni, luas berlorek. Okey, luas berlorek sama dengan luas yang besar tu, yang besar imej. Tolak dengan luas objek. Luas objek. So, luas imej yang besar ni, yang keseluruhan dalam PQRST tu, okey, sebab dia termasuk dengan JKLMN tu kan, kalau kita cari luas imej. Tapi kita tak nak yang JKLMN tu, yang objek, yang ni JKLMN ni sama kan dengan objek ABCDE tu. So, kita tolaklah dengan luas objek itu. So, luas imej tolak luas objek. Alright, luas imej daripada formula, luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Ini daripada formula. K tadi apa? K itu faktor skala. Faktor skala tadi kita buat dalam soalan B. Faktor skala kita dapat 3. So, kita masukkan dulu 3 kuasa 2 darab dengan LO kita 16 yang diberi di situ. Kamu cari 16 kali 3. 16 kali 3 kuasa 2. Jangan lupa. 16 kali 3 kuasa 2. Kamu dapat 144. Lepas tu kamu masukkan dalam luas berlorek tadi. Luas imejnya 144 ditolak dengan luas objeknya 16. So, kamu akan dapat 144 tolak 16, 128 meter persegi. Yang ni kan, kamu kena ikutlah unit yang diberi ni. Dia kan dia beri 16 meter persegi, maka yang ni pun meter persegi lah. Ada student tanya cikgu, kalau unit tak letak boleh. SPM unit tu tak berapa di ni lah. Dia tidak menjadi soal untuk kita tolak markah lah. So, kalau kamu tak yakin, tak payah letak unit pun tak apa. 128 pun kamu dah dapat markah. Okay.